ونستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله. قال مؤلف رحمه الله فصل متى يطالع القلب عالم الملكوت متى يطالع القلب عالم الملكوت. Siapa ada itu boleh share screen ni? Ada. Ini pagi ni tak nulis kot. Benda atas angin sangat ni. Bila yutali' maknanya melihat oleh hati akan alam malakut. Alam malakut ni maknanya bukan alam yang kita nampak dengan panca indera lah. Nampak alam yang kita nampak dengan panca indera ni alam malak. Jadi sebelum ni perbincangan dalam bab sebelum ni cara ringkasnya kita kena faham bahawa panca indera kita melihat kepada ada alam malak ni lah. Alam malak ni. Jadi sekiranya seorang itu tidur, maka ia sunyi daripada pergantungan hubung kait dengan hawas, dengan panca indera. Jadi masa tu ada kemungkinan dia akan melihat kepada alam yang selain daripada alam yang dilihat dalam panca indera itu. Maknanya apabila ditutup akan pintu hawas panca indera, akan masuk kepada satu medium khayal, gambar dalam fikiran yang masuk. Tetapi boleh jadi apa yang dilihat bukanlah yang sebenar, yang terdedah adalah yang betul-betul sebenar, kerana dia hanya di bawah, orang panggil tahta sitrul qasr, hanya terselubung di bawah kulit, walaysa kal haqqi sarih maksyufan. Tetapi apabila mati, hati jasmani mati, sama dengan jasad jasmani tidak berperanan dah. Orang panggil dah meninggal dunia yang nyata ni, meninggal dunia yang malak ni akan masuk pada alam yang lain. Masa tu memang bukan lagi khayalan, apa yang dilihat adalah yang sebenar, tapi yang dilihat bukanlah panca indera. Melihat apa keadaan dalam alam selepas daripada kematian, ada alam yang lain. Itu pegangan kita. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawmal hadid. Kita rujuk semula lah. Ya, dia sangkut paut banyak lah. Kalau masuk bab ni selalu ni tanpa melihat kepada bab-bab sebelum ni, memang pening lah. Qala muallif rahimahullah wala tazunnanna anna hadhihi at-taqata tanfatihu bin naumi wal mauti faqat. Nak gila lagi ni. Maka janganlah kamu menyangka bahawa taqah ni, kemampuan ini, yang dalaman ni, kemampuan untuk melihat kepada alam malakut ni hanya terbuka dengan melalui medium tidur dan kematian sahaja. Mana kita maklum apabila tidur dah tertutup dah jalan pintu panca indera tu, apalagi mati.
Jadi musannif Imam Al-Ghazali rahimahullah nyatakan bahawa jangan menyangka bahawa taqah ini taqah untuk mutalaah alam malakut dengan semata-mata tidur dan kematian semata-mata. Harus juga, boleh juga. Bal tanfatihu bil yaqazah. Boleh juga. Maknanya bal tanfatihu aidan, boleh terbuka juga. Ya boleh guna istilah, guna wazan infial mutawa'ah. Mana boleh kata dibuka. Kita nak tengok pun maknanya terbuka, boleh dibuka. Terbuka. Bal tanfatihu, boleh terbuka juga bil yaqazah, dalam keadaan sedar. Bukan dalam keadaan sedar, bukan maknanya bukan dalam keadaan tidur ataupun semata kematian. Tapi adakah pada semua? Tidak. Liman akhlasal jihad. Liman akhlasal jihad war riyadatu. Bagi siapa yang betul-betul jihad. Jihad maknanya mujahadah nafsu. Mujahadah nafsu. Mungkin apa yang dimaksudkan Imam Ghazali di sini adalah terbuka terbuka pada alam malakut, pada benda-benda yang molek lah, benda-benda hak molek lah, benda hak molek. Ada juga orang tu dibuka juga, tapi dia tu orang biasa, orang tak molek pun, tapi tu nampak terhijab, terbuka hijab pada alam yang tak nampak dengan mata lendir. Itu tidak benarnya, bukan menjadi dalil semata dalil akan bahawa dia ni orang yang wali dah, ataupun dia ni orang yang benar pada berlaku perkara luar biasa pada dia. Tidak. Kalau kita tengok pada ada alam lain lagi. Alam malakut, ada alam jabaru, ada alam lahut. Jadi alam di luar daripada alam malak ini, alam malakut ini, ia tidak tertentu kepada semestinya orang tu orang yang baik saja juga. Ada juga orang-orang yang biasa-biasa, dinampakkan benda-benda yang tak nampak pada panca indera biasa. Jadi apa yang mungkin dimaksud di Imam Ghazali ni satu perkara yang baiklah, dan baik. Jadi boleh juga terbuka dalam keadaan selain daripada tidur dan kematian, keadaan jaga liman akhlasal jihad, bagi orang yang betul-betul mujahadah diri dia, mujahadah nafsu dia. Siapa yang bersungguh-sungguh mujahadah, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan jalan dia. Walana dia naun subulan. War riyadhah, dan riyadhah. Riyadhah maknanya latihan kerohanian. Riyadhah main bola sepak tidak ni. Wa takhallasa min yadi syahwati wal ghadabi, dan membebaskan diri, memerdekakan dirinya daripada kekuasaan syahwat dan juga ghadab. Pada sultan ghadab dan syahwat. Mana kita kembali kepada perbincangan dalam kitab sebelum ni, apa dia syahwat dan ghadab dalam konteks kedudukan manusia tu. Jadi apabila sipir mudahnya, apabila akal mengkontrol syahwat dan ghadab, mengarahkan pada sederhana, tidak terlampau, tidak berkurang, maka ia akan mengarahkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Adapun kalau terlepas kendaliannya daripada akal, di mana syahwat dan ghadab mengatasi akal, mengkontrol akal, dan akan membina kesultanan dia dalam tubuh manusia, maka itu membawa seorang manusia itu kepada kecelakaan. Jadi apabila manusia itu membebaskan diri daripada cengkaman kuasaan syahwat dan ghadab,
Nah, pertama tadi bagi orang yang akhlasal jihad wal riyadah. Akhlasal jihad wal riyadah. Boleh agak kongsi sikit-sikit kan. Sama jadi bukan tertentu bukan tertentu kepada, bukan semata-mata tertentu kepada an-naum dan al-maut. Kalau dah masa tidur sudah tentu dah apa yang dilihat. Tiba-tiba dia bangun, dia jalan, dia naik bukit, dia jumpa katakan pergi pada alam yang lain. Tentulah tu bukan alam yang sebenar, alam masa tidur. Sebab dah tertutup habis panca indera. Tapi masih lagi dia duduk dalam mungkin dalam keadaan medium khayalan. Tak tahulah hakikat mimpi macam mana. Kita dah bincang ada mimpi yang al-ghasil ahlam, ada yang mimpi yang baik, benar, ada mimpi yang mubasyarah. Adapun kalau mati dah tertentu habis, memang akan nampak cara real. Real dah. Alam yang lain dah. Yang lain real dah. Lagi alam kubur, alam apa semua. Tapi tidak semestinya pada terbatas kepada an-naum wal maut semata-mata. Boleh juga mutalaah kepada alamul malakut pada masa yaqazah. Yaqazah mana keadaan jaga. Ada keadaan panca indera tidak tertutup. Tapi kita tengok kepada perbincangan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebelum ni, bahawa tengok bila fasal terakhir tu wal hawasu makhluqatun li hadzal alamul. Hawas panca indera memang diciptakan function dia pada alam mulut ni, alam ni, alam kita tengok ni. Mata tengok pada ni apa yang nampak dengan ada cahaya dengan cara dia lah. Telinga apa semua. Oleh kerana itu kita tak akan lihat dengan mata rendah kita akan alam di sebalik alam mulut ini. Kerana ia terhijab alam selain daripada alam mulut ini, terhijab bagaimana seorang itu tidak kosongkan sunyi daripada kesibukan istighal hawas di panca indera dia pada akwan yang zahir ini, pada alam yang zahir ini. Tapi apa Allah Ta'ala buka juga, dia akan lihat dengan bukan mata kasar, tidak. Orang panggil dalam istilah mulut tak jadi bukan apa, mata dalam. Itu istilah kita orang Melayu lah, mata dalam. Atau mata hati, basirah. Bukan basar, ini basar, basirah. Akan lihat. Tetapi itu dengan syarat bagi pengajian pertama bagi liman akhlasal jihad, pertama al-jihad wa riyadah. Al-jihad itu mudahlah tulis gini lah. Al-jihad mujahadatun nafs, mudah bahasa sikit. Mujahadah an-nafs. Mujahadah al-jihad man mujahadatun nafs. Mujahadah dalam mujahadatun nafs. Maksudlah mana al-jihad wa riyadah. Wa takhallasa min yadi syahwa, dan membebaskan daripada cengkaman tangan mana cengkaman kekuasaan syahwat wal ghadab. Dengan arti kata lain kita tulis maknanya akal dia mengatasi di bawah, dia mengatas pada mana dapat mencengkam bawah kendali akal akan syahwat dan ghadab dia tu.
Syahwat dan al-ghadab dia. Wal akhlaqil qabihati wal a'malir radi'ah. Setelah kerana apabila syahwat dan ghadab di atas akal, dia akan membawa kepada akhlak akhlaqul qabihah wal amal radi'ah. Akhlaqus su wa akhlaqus su bawa pada akhlaqus su, akhlak yang buruk. Akhlaqul qabih, akhlak yang buruk, dan amalan-amalan yang rendah, yang keji. Kenapa terjadinya akhlak yang buruk itu? Kerana tidak bawah kendalian akal. Syahwat lebih, ghadab terlebih, akan melahirkan sifat-sifat yang lain. Faiza ini caranya, maknanya jadi tak mustahil, mana harus melihat dalam keadaan yaqazah. Melihat mata hatilah akan yaqazah ala nisbani ala mulk. Faiza jalasa fi makanin khalin wa attala tariqal hawasi. Faiza, apabila terhasil keadaan itu, kita ambil sini, apabila terhasil keadaan itu, faiza hasala zalika, faiza jalasa fi makan, faiza apabila terhasil keadaan, maknanya suci batin dia, suci dalaman dia, naqa'il batin ataupun safa'ul qalb. Jalasa fi makan khalin, akan duduk pada tempat yang sunyi daripada manusia, wa attala tariqal hawas, dan menstopkan, menghentikan jalan panca indera. Maknanya bagaimana? Maknanya umpama dia menutup matanya, mata hissi dia, panca indera dia, wa fataha ainal batin wa sam'ahu. Ini nak bahasa dia lah ni. Apa dia? Attala tariqal hawas, jalasa fi makan khali, maknanya uzlah lah, lari daripada sangkut paut dengan makhluk. Maknanya hawa dia tidak ada sangkut paut, hati dia tidak terpaut pada aghyar, pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan panca indera dia wa attala tariqal hawas, dan dia mengatal, seolah-olah mana dia menutup mata hissi dia, wa fataha ainal batina wa fatahal ainal batini wa sam'ahu, dan membuka, dia boleh buka mata batin dia, mata dalam dia, basirah dia, mata hati dia, wa sam'ahu, pendengaran dalam dia, bukan pendengaran nilai hawas dah, telinga tidak dah. Wa ja'alal qalba fi munasabati, dan menjadikan hati dia fi munasabatil alamil malakut, dan menjadikan hati dia berhadap kepada alam malakut. Wa qala daiman, maka kata sentiasa Allah, 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 biqalbihi duna lisani, dengan hatinya, tidak lagi dengan lisan dia. Ini siapa orang yang martabat mana dalam hati yang berzikir. Jangan silap faham maknanya apabila martabat ni tak payah semaya, tak perlu buat secara zahir, tidak, bukan. Nak ayatnya hati dia berzikir. Kita zikir la ilaha illallah mulut, tapi hati kita tak tentu lagi. Kita orang awam, tapi hati je. Jadi permulaan pada hati Allah, Allah, Allah ni permulaannya adalah dengan mendawamkan lisan dia, zikir dia sentiasa meniti di bibir dia. Maka apabila ada tahap
akan datang dan cuba menghadirkan hati masa apa yang dia sebut atau tahap yang akan adalah hati yang sama. Nah, macam orang lah, macam fatrah kita, apabila kita sebut satu perkara kita suka, kita suka, kita sebut, mesti satu tu kita sebut semua, sebut semua. Sebut semua. Ada benda tu masuk dalam, meresap dalam hati kita. Meresap dalam hati kita. Tersebut pun dalam hati ada. Di dalam hati ada kamu. Dalam hati ada. Oh, kita sebut semua. Sebut semua kata. Dalam hati kata. Kecek bola, makan bola, minum bola, tidur bola. Dalam hati tu ada bola. Lepas tu sanggup bangun pukul berapa, pukul 2, pukul 1, tak royak. Royak pukul berapa boleh bangun. Hati dia ada bola. Jadi orang yang mujahadah diri dia dan dapat mengongkong syahwat dan ghadab dia, sekaligus dapat mengongkong, dapat menghilangkan, menghapuskan segala akhlak-akhlak yang qabihah, yang buruk di sisi syarak, dan amal-amal yang buruk. Maka dia kadang-kadang itu apabila keadaan suci batin dia, suci hati dia, dari keadaan dia membebaskan diri daripada segala aghyan, hati dia adalah hati dia, walaupun jasad dia ada di bersama manusia, tapi hati dia tu duduk pada tempat yang sunyi daripada manusia dan atala ni macam stop lah mata, stop tariqal hawas, mana off, mana kata atal. Kalau kita rosak panggil mu'attal, mana kata atala tayyar, mana rosak jam, maknanya you stop jalan hawas dia tu. Jalan hawas dia mana tidak walaupun dia tengok tu tak masuk dalam hati lah. Bukan kata kita butakan mata, pekokkan telinga, posokkan hawas dia, tidak. Maknanya dia stop perlu hawas dia tu, akan bukalah mata hati dia, pendengaran dalam dia. Yang adalah hadis kata apabila kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, mula dengan kita buat perkara-perkara yang fardu, kemudian kita pergi pada buat perkara-perkara dekat Tuhan dengan sunnah. Jadi mata dia, telinga dia, semua tu pada Allah Subhanahu Wa Taala, muraqabah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjadikan hati dia menjadikan hati dia beradab kepada alam malakut. Mana hati yang beradab ini adalah sentiasa menyebut, berzikir Allah. Jadi zikrullah ni adalah maksud, tujuan pada semua ibadah, termasuk sembahyang. Sembahyang apa? Zikrullah. Tujuan pada sembahyang adalah zikrullah. Maksud dia puasa tu zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala daiman Allah min qalbihi duna lisanihi ila an yasira, sehingga sehingga menjadikan la khaira ma'hu min nafsi, tidak melihat kebaikan dalam diri dia, hanya melihat syuhud pada minnah Allah Ta'ala, melihat kepada anugerah Allah Ta'ala, melihat pada Allah semata-mata, wala minal alam, daripada selain, dan tidak melihat kepada kebaikan pada alam khariji. Yang ada adalah wa yamqa la yara syai'an illa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak lihat melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, musyahadah. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bagaimana dalam hadis. Mata dia ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telinga dia ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala panca indera dia, diri dia, rasa dia ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia sentuh dia semua ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak tersangkut, tergantung kepada apa yang dapat dengan panca indera zahir. Fatahat, apabila sampai kepada orang yang zakir, orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala hati pada semua perkara itu,
Infathatil kataqah, akan terbukalah kemampuan itu, mana akan tersingkaplah baginya hijab. Hijab yang dia menyebabkannya tidak nampak selain daripada alam mulut semata-mata. Wa absara fil yaqzati allazi yubsiruhu fin naum, dan akan diperlihatkannya dalam yaqzah, dalam keadaan sedar, apa yang dilihatkannya dalam tidur. Wa tazharu lahu arwahul malaikati, maka zahir padanya lah ruh malaikat boleh lihat pada ruh malaikat di alam malakut lah. Apa boleh kau ni? Memang dalam al-sunnah wal jamaah harus manapun ni bukan perkara mustahil melihat malaikat, bahkan melihat Nabi secara sedar, walaupun ada khilaf, ada perbincangan dari kalangan ulama ni, dalam keadaan jaga ni. Tersebutlah sini dalil Sidi Dr. Luqman Al-Hakim datangkan banyak dalil-dalil daripada ayat Quran dan hadis. Antaranya kalau nak rujuk semula, boleh buka surah Al-Maryam ayat 16. Surah Al-Maryam ayat 16. Boleh tengok hadis Bukhari Kitab Taubah. Hadis nombor 2100 ni. Ada beberapa hadis lagi, ada hadis sahih yang didatangkan oleh Sidi Dr. Luqman Al-Hakim dalam kitab Sabil Iradah, akan mungkin melihat Nabi dan malaikat dan dalil-dalilnya. Nabi SAW nyatakan bahawa orang yang melihat Nabi dalam mimpi akan melihat Rasulullah SAW dan jaga juga. Wa tazharu lahu arwahul malaikati wal anbiya, akan zahir pada dia apa dia nampak dalam alam malakut, maka boleh zahir padanya roh-roh malaikat dan para anbiya. Dia termasuk para awliya. Wasuwarul hasanatul jamilah, dan gambaran-gambaran yang baik, yang cantik, dengan limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Wa kashafa lahul malakutus samawati wal ard, dan tersingkaplah baginya kerajaan langit dan bumi. Wa ra'ay ma la yumkin syarhu wala wasfuhu, dan maka melihat satu yang tidak mungkin untuk disarahkan, diceritakan dan disifatkannya. Kita royak saja ni, Allah Ta'ala alam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuyat liyal arda wa ra'aita masyariqaha wa magharibaha, dijarahkan pada aku dunia, maka aku melihat daripada timur hingga baratnya. Wa qala Allah azza wa jalla, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Dan dilihatkan oleh Nabi Ibrahim akan malakut samawati wal ard, malakun alam sebalik mulut dah. Lianna ulumal anbiya alaihim assalam kulluha kanat min hadzal tariq, karena semua ilmu para anbiya semuanya adalah daripada jalan ini, jalan mata hati ni, la min tariqil hawas, bukan daripada jalan panca indera. Berarti para anbiya, para nabi direct daripada Allah Subhanahu wa taala, ilmu dia daripada wahyu, bukan nabi melihat pada bertalaki dengan buku kitab, tengok pada itu ini melalui itulah hawas, mendapat ilmu yang disampaikan semua daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu itu bukan daripada alam ini.
Adapun kita kita tak Allah bila lihat pada didedahkan kita pada manusia yang lain-lain pada anbiya, didah pada alam malakut, perkabaran luar, atau kita panggil wahyu. Macam wali, para wali, mukasyafah yang ada adalah kita panggil ilham. Ilham. Jadi kita kena faham sebenarnya kata Sidi Dr. Luqman Hakim, kata guru kita, mukasyafah adalah permulaan bagi maqam. Mukasyafah adalah permulaan bagi maqam. Diperlihatkan kepada seorang wali itu supaya lebih semakin semangat. Dan dia termasuk juga kalau kita ngaji Minhajul Abidin bab Aqabah ni, halangi termasuk juga pada halangi juga ni. Kerana ramai juga orang salikin apabila dia didedahkan dengan perkara-perkara begini, ramai salikin terjatuh, tersungkur oleh kerana kasaf. Kerana dia rasa dia ni level tinggi dah. Dia kata dia ni wali. Dia terlupa akan tujuan asal dia. Dia galik gitu, terlupa jalan tujuan asalnya. Dia tak bomo apa semua. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, la'anna la min tariqil hawas. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ni Imam Al-Ghazali nak menyatakan bahawa jalan ini, jalan bukan selain jalan hawas ini, adalah jalan kita putus dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, semata-mata putus selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu wa taala, wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Maknanya al-inqita'u an kulli syai'in, putus. Putus yang sempurnalah daripada setiap sesuatu. Tak ada putus teguh daripada selain pada Allah Ta'ala. Ingat semua pada Allah Subhanahu, semua daripada Allah, kepada Allah yang kita, semua ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tathhirul qalbi min kulli syai', dan mensucikan hati daripada setiap suatu. Wal ibtihalu ilaihi subhanahu wa ta'ala bil kulliyati, dan mendoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala bil kulliyah, pada setiap perkara, pada semua benda. Jadi kekal diri dia, hati dia tidak berpaling selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dengan yang lihat daripada lillah, billah, fillah, minallah. Wa huwa tariqus sufiyyati fi hadha zaman. Ini adalah jalan, wa huwa maknanya jalan inqita', putus pada selain pada Allah Ta'ala, dengan ibadat, dengan zikir, dengan fikir, dengan mujahadah. Tariqus sufiyah, ada tariq sufiyah, jalan sufiyah fi hadha zaman. Pada zaman ini maknanya, pada zaman ini maknanya kita ada sekolah dah. Ada jalan, ada sekolah, mana perlu ada didikan tarbiyah daripada guru, pada guru. Pada zaman Nabi, direct pada Nabi ada. Wa amma tariqut ta'limi, adapun jalan ta'lim, fahuwa tariqul ulama'i, adapun jalan ta'lim maka adalah jalan ulama. Ulama maknanya ulama mengenal Allah Ta'ala melalui dalil. Jadi ada ulama-ulama yang kalalah bukan ulama ni, para wali, siapa lagi nak kata wali sebenarnya, tapi jalan bagaimanapun kita nak kenal Tuhan, perlu mula-mula kita kena dalil, tak lalih. Jangan kita tak belajar orang panggil syariah ni, syariah
Syariah yang paling besar utama sekali adalah ilmu akidah. Fiqhul akbar adalah akidah, nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil. Tapi tahu Allah Taala, kenal Tuhan dengan dalil tak semestinya ada rasa. Ada rasa, nak ada rasa. Contohnya kita kenal dengan dalil Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kata kita yakin, kita percaya, kita mengaji Allah Subhanahu Wa Taala ni wujud. Mana dalil dia, kita ayat dalil gini, mana kebuk jawab dengan alam ini, dengan apa semua, dengan macam-macam. Tapi tak semestinya kita rasa akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati rasa tu. Begitu juga kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, melihat apa semua. Lepas tu kita boleh datangkan dalil. Itu penting. Kita lepaskan diri daripada taklid dalam masalah akidah ni. Kita ada dalil. Tapi tidak, kalau tanpa mujahadah, tanpa latihan, tanpa ada ihsan, tidak lengkapkan dengan ihsan, maka agama seorang tidak lengkap. Ini ada untuk kita buat ibadat, untuk kita hati kita, pautan hati kita pada akidah, pada akidah perlu ada ilmu akidah. Pada keimanan, iman perlu ada akidah dengan serta dengan dalil apa semua. Lepas tu untuk kita buat ibadah, ada ilmu fiqh. Itu untuk melengkapkan semua itu, iman, Islam dan ihsan. Ihsan lah Nabi sebut dalam hadis Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Oh, lewat dah ni. Wa hadhihi darajatul kabiratu mukhtasaratun min tariqin nubuwah. Dan inilah darajah peringkat yang besar yang diringkaskan daripada jalan para anbiya. Cepat-cepat Wa kadzalika ilmu auliya, dan begitu juga ilmu para wali, li'anna waqa'a fi qulubihim, kerana jatuh berlaku dalam hati-hati mereka, bila wasitatin min hadratil haqqi, tanpa jadi ilmu para nabi ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, direct mana-mana yang mata hati dia dah. Kalaulah nabi, para anbiya ni, ia tahu satu benda melalui iktisab, melalui usaha dia, dengan panca indera, dengan mata, dengan dengar dia daripada ada orang, jadi benda tu ada kemungkinan banyak salah lah. Kerana akal boleh jadi tersalah, tersilap, dengan mata boleh tertipu. Kerana Nabi tu ayat satu benda daripada keluar daripada para anbiya ni, apa yang dia mata-mata lihat dengan mata lendai dia, tu terbatas. Terbatas. Bagaimana? Macam indera terbatas. Tu tengok, aku dengar gini Nabi pula kata, aku dengar daripada aku. Tu jadi terbatas. Tidak, para anbiya mendapat ilmu bukan dengan cara tariqul hawas, tidak. Walaupun mereka ada panca indera macam kita. Tapi wa kadzalika ilmu auliya, begitu juga ilmu para auliya, li'anna waqa fi qulbihim bila wasitah min hadratil haqqi, kerana jatuh dalam hati mereka tanpa perantaraan daripada hadrah haqqi, daripada Tuhan. Kama qala Subhanahu Wa Ta'ala, para wali ni ilmu wahyu juga, tidak. Dia panggil wali, dia panggil ilham. Nabi diberi wahyu, manakala para wali diberi ilham. Qala Subhanahu Wa Ta'ala, wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Cuma ilmu perkara kasyaf dari para aulia, mimpi para aulia apa semua ni, dari sudut syariah tidak boleh jadikan landasan hukum. Ikut fiqh lah. Jadi landasan hukum. Dan dasar hukum, jadi nas-nas adalah apa yang kita daripada kita belajar hawas juga. Tariqul hawas, kita seorang ulama dengar daripada hadis, daripada siapa sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar daripada siapa, daripada yang mimpi, walaupun mimpi tu orang yang hebat apa semua, ada ulama salah mimpi darat tu tak boleh jadi burhan lah daripada hukum yang nyata ni. Mimpi tak boleh jadi dalil dari sudut hukum hakam. Tapi nak pegang tak apa kalau tak menyalahi. Kama qala Subhanahu Wa Ta'ala, wa atainahu rahmatan min indina, rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma.
Wa hadhihi tariqu la tufhamu illa bitajribah. Dan jalan ini, wa hadhihi tariq apa ni? Tariqus sufiyah. La tafham, tidak akan difaham illa bitajribah, melainkan dengan praktikal, dengan praktis, dan dengan rasa, dengan rasa. Pada orang nak memusuhi sufiyah, memusuhi tasawuf, biasa orang yang memusuhi satu benda kata dia tidak tahu, tak rasa. Nah, itu dengan cara mujahadah, dengan cara riadah. Nah, wa illam tahsul bizauqi lam tuhsal bitta'lim. Dengan sekiranya tidak dapat dirasa, tidak dapat hasil benda ni dengan zauq, dengan mari rasa, lam tuhsal bitta'lim. Kira tak dapat dengan rasa, tidak akan dapat dengan taklim rasa tu. Benda ni. Wa illam tahsul tidak terhasil, makna tarik ni, makrifat ini bizauq lam tahsal bitta'lim. Kita tak akan dapat rasa ni dengan semata-mata kita belajar tasawuf banyak, jadi dah jadi tinggi dah kita punya darajat. Tidak, kita kena mujahadah. Dan mujahadah. Waktu jalan iktisab lah. Dan Tuhan nak bagi tanpa mujahadah boleh juga. Tiba-tiba naik makam, jadi daripada nafsu ammarah bersu, naik pada nafsu mutmainnah. Naik pada darajat tinggi. Allah SWT nak bagi tiba-tiba. Boleh, benda tu harus. Tapi adatnya adalah mujahadah. Anda jalan tasawuf, jalan biasanya kalau Imam Al-Ghazali konsep dia adalah mujahadah. Nah, wal wajibu tasdiqu biha hatta la wa illam tahsu bizauq lam tahsu bitan. Wal wajibu at-tasdiqu biha, dan wajib bagi kita wal wajib wajib bagi kita, walaupun kita ni bukan ahli zauq, kita bukan ahli musyahadah, kita ni bukan ahli zauq, kita bukan ahli musyahadah, kita bukan ahli lah, kita bukan ahli sufi yang dapat apa yang disebut ni dengan ada rasa, dengan apa semua ni, kita dah tu, tetapi paling tidak kita membenarkannya, benarkan akan dalam mereka, ilmu mereka, bukan kita jadi musuh apa pada yang kita tidak tahu. Jangan kita musuhi para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak jelas pada kita pun, kita tawakuf lah. Kita tawakuf. Itu maksudnya. Ni tengok Datuk Sekupa sikit pelik sikit enggak kita kata. Sedangkan ulama-ulama ramai yang membela. Kalau ulama pandai mendiamkan diri. Kita tak tahu setara mana ni kita dengan ilmu kita yang terbatas ni, kita kata begitu, kita gani, kita macam-macam. Allahu Akbar. Wal wajib tasdiqu biha hatta la tuhramu syu'a'i sa'adatahum. Sehinggalah supaya tidak diharamkan bagi kita cahaya keberkatan mereka. Kebahagiaan mereka, guru kita terjemuh pada sa'adatahum, tidak diharamkan pada mereka cahaya berkat mereka. Wa huwa min ajaibil qalbi, ini adalah daripada keajaiban hati. Wa man lam yubsir lam yusaddiq, dan siapa yang tidak melihat dengan mata hati tidak membenarkan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Ya, tengok daripada Al-Quran lah, terjemah dia tu. Wa qawlu wa iza lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Nak terjemahan jelas tengok tadi terjemahan Quran tu. Jadi asasnya daripada perkara keimanan ialah kita percaya apa yang kita tidak lihat tak semestinya tidak ada. Awal lagi dari Al-Quran, allazi, orang beriman ni allazina yu'minuna bil ghaib. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma alhimna rushda, azna min syarri nafs. Rabbi zidna ilma wa lana rizqana wa barik lana fima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubina wa azizan fi uyuni waj'al wajihan fi dunya wal akhirah. Ya kasirun wa hasanun fi aya qa'iman bil zawal ya mubdi'an min al-misal. Alhamdulillah rabbil alamin.
syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.